Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Sahabat semua, seperti yang kita tahu, ya, tahniah kemenangan kepada calon kerajaan perpaduan, dan pastinya ya yang kalah itu pastinya ramai yang bersedih. Ya, walau dikatakan sekarang ini sedang bersedih, ada yang siap sedia masuk gua, ada yang siap sedia duduk di bucu billing dan sebagainya. Ya, dikatakan teramat sakit kesakitan yang dialami oleh walaun ini, karena dijanjikan kalau mereka menang kerajaan akan bertukar, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan sebagainya. Akhirnya apa yang berlaku sahabat semua? Ya, itu hanyalah janji-janji kosong karena rakyat menolak politik yang memainkan sentimen 3R, menunggang bangsa dan juga agama. Jadi itu antara kenyataan yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, yaitu kenyataan terkini ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Katanya rakyat tolak taktik usang Perikatan Nasional ya untuk kempen 3R. Benar sahabat semua, saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution ini. Keputusan pilihan kecil di Kuala Kubu Baru menunjukkan rakyat menolak kempen 3R, yaitu isu raja kaum dan juga agama yang ditiupkan oleh PAS Perikatan Nasional, kata Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Saifuddin Nasution. Menurutnya lagi, tumpuan kerajaan membelah kebajikan anggota keselamatan semakin jelas difahami dan diterima orang ramai. Katanya kempen PH Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan ialah penyelesaian kepada masalah rakyat. Kempen PN pula tiada isi dan terus dengan taktik usang 3R, katanya yang juga Menteri Dalam Negeri kepada Malaysia kini. Setakat berita ini ditulis, keputusan rasmi ya belum diumumkan, dan bagaimanapun Malaysia kini menyimpulkan pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru berpihak kepada Pakatan Harapan berdasarkan keputusan tidak rasmi. Sebenarnya kenyataan ini dibuat ya sebelum keputusan, tapi kita tahu keputusan itu telah pun dinyatakan dan telah disahkan hari ini. YB Pang sudah pun melakukan tugasan pertamanya sebagai yang berhormat di Dun Kuala Kubu Baru. Jadi satu perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua, ya, persoalannya adalah adakah Taqiyuddin ini adalah liability kepada PAS dengan memainkan politik kotor dan sebagainya. Jadi menarik ya komentar ini untuk saya kongsikan bersama dengan Anda semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan ini, jawatan kuasa Setiausaha Agung cukup penting dan adalah gambaran kepada dasar dan perjuangan parti. Seseorang yang bolehlah dianggap senantiasa berusaha menjaga reputasi dan membaik parti dengan watak yang sinonim dengan idealism yang dibawa. Jika parti Islam, pasti sikap dan penonjolan yang dibawa memberi gambaran positif kepada Islam yang ditempelkan kepada partinya, Islam agama kedamaian, maka perlu sentiasa menjadi pihak yang mendamaikan, bukan sebaliknya. Ini tulisan daripada Dr. Rosli Alani Abdul Qadir ya. Dan Islam agama katanya yang menjunjung keadilan, maka berlakulah adil karena ia pasti lebih dekat dengan ketakwaan. Satu perkataan yang diulang-ulang dan basah di lidah dalam menghayati Ramadan dan baru sebulan ditinggalkan. Kenyataan Taqiyuddin Hasan yang terus mengheret isu lapuk berkaitan salah laku yang rata-rata dianggap umum konspirasi politik kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menggambarkan dendam yang terbuku dan kegelapan hati pihak yang masih bergantung kepada perkara sedemikian dalam meraih labah politik. Nasihat saya katanya, berpolitiklah secara matang, bukan membuat serangan pribadi dengan cara sejelek itu. Pastinya katanya ini juga dilihat penerusan kepada tindakan untuk terus-menerus berkonfrontasi serta menyangga titah yang di Pertuan Agong dan juga Raja Melayu. Walaupun yang di Pertuan Agong yang memberi pengampunan kepada Datuk Seri Anwar adalah Sultan Kelantan, Sultan Muhammad, beliau tidak rasa hormat dan mempertikaikan proses pengampunan itu, termasuklah dalam satu ucapan disandarkan pada 14 Mei 2019. Siri penderhakaan beliau kepada Raja-Raja Melayu bukanlah satu senarai pendek. Selaku Ketua Pemuda PAS Kelantan dan ahli Esko Kerajaan Negeri, beliau pernah ditarik pingat oleh Sultan Kelantan, Sultan Ismail Petra pada 9 Januari 2001. Itulah petanda kemurkaan Raja Melayu kepada beliau.
Walaupun dengan sejarah begini, Taqiyuddin dengan kepandaiannya terus menaiki tampuk kuasa sehingga menjadi Setiausaha Agung PAS serta dilantik menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang waktu kerajaan PAS iaitu Perikatan Nasional memerintah. Waktu menjadi menteri inilah penderhakaan Taqiyuddin mencapai kemuncaknya bila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasa pada 29 Julai 2021 menzahirkan kemurkaan baginda berhubung tindakan tidak tepat dan mengelirukan beliau yang mengumumkannya di Parlimen pada 26 Julai 2021 pembatalan ordinan darurat tanpa membentangkannya di Parlimen, sedangkan pada 24 Julai 2021 baginda menitahkan supaya ia dibentang dan dibahaskan di Parlimen dahulu sebelum mendapat perkenan baginda. Baginda berpendapat tindakan Taqiyuddin ini telah membelakangi fungsi dan kuasa baginda selaku ketua utama negara seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ia juga mendorong ahli-ahli Parlimen UMNO segera melaksanakan keputusan untuk menarik sokongan ke atas Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sehingga menyebabkan kerajaan PAS dan Bersatu ketika itu Perikatan Nasional tumbang. Alasan UMNO amat kukuh. Tindakan Taqiyuddin ini jelas merupakan satu bentuk penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong serta bercanggah dengan sumpah jawatan selaku ahli parlimen yang wajib menumpahkan tak setia kepada baginda selain bercanggah dengan asas dan matlamat penubuhan UMNO untuk sentiasa memelihara dan membela institusi Raja-Raja Melayu. Di sebalik kesilapan besar Taqiyuddin yang menyebabkan hubungan PAS dengan Yang di-Pertuan Agong menjadi renggang manakala PAS terlucut dari tampuk kuasa. Entah bagaimana beliau masih dikekalkan sebagai Setiausaha Agung PAS yang pastinya merupakan kursi panas yang menjadi seluhan berbagai pihak. Beliau tidaklah dilihat perform dalam menjalankan tugasnya, bahkan kerap didengar campur tangan dan cubaan menggunakan kuasanya dalam pentadbiran parti termasuk kerajaan negeri. Kekalutan yang terhasil akibat campur tangan ini termasuk percaturan dalam meletakkan calon di Kelantan khususnya adalah rahasia umum di kalangan ahli PAS. Kenyataan beliau beberapa hari lepas yang cuba menghangatkan isu lama sudah berdepan dengan beberapa laporan polis termasuk Angkatan Muda Keadilan Pemuda PKR Perak. Pada saya sangat elok untuk beliau hadam buku tulisan Presiden parti beliau, Hadi Awang yang berjudul Kazaf, Mangsa Fitnah, dan berhenti meneruskan politik kotor yang hanya menghodokkan wajah perjuangan. Kenyataan berkaitan yaitu bersumberkan portal berita agensi Nova yang tiada autoriti ini pernah dibangkitkan oleh Hamzah Zainuddin di Parlimen hujung tahun lepas dan sudah dijawab. Taqiyuddin tidak seharusnya mengulangi politik murahan seperti ini. Saya telah menonton rakaman ucapan Taqiyuddin pada 7 Mei lalu, katanya. Ucapan ini tidak selayaknya keluar daripada mulut seorang Setiausaha Agung Parti Islam Malaysia, PAS. Ya, ucapan berkualiti rendah yang boleh disampaikan oleh seorang pemimpin PAS cawangan kerana apa yang dibuatnya ialah sekadar membaca dan mengulas keretan-keretan akhbar sahaja. Lebih teruk dari itu, ucapan beliau juga mengandungi banyak kekarutan, mengelirukan yang bertujuan untuk menanam kebencian pengundi kepada kerajaan sahaja. Contohnya ialah bila beliau berkata, garanti jamin harga minyak diesel, harga minyak petrol akan naik. Kesan daripada penarikan subsidi dan juga kenaikan harga bahan api. Ia akan menjejaskan seluruh rantaian ekonomi. Itu antara kata-kata daripada Taqiyuddin. Cara beliau bercakap seolah-olah semua orang akan menerima kenaikan harga bahan api. Inilah politik murahan Taqiyuddin. Beliau gagal menjelaskan bahawa cadangan kerajaan adalah untuk menarik subsidi bahan api dari segmen rakyat tertentu. Bukannya golongan biasa dan wang dari penjimatan ini akan dikembalikan kepada rakyat atau golongan yang memerlukan dalam bentuk bantuan. Malah katanya subsidi bersasar membabitkan kenaikan harga bahan api ini pernah dicadangkan sendiri oleh Muhyiddin selaku pengurusi pemulihan negara dan pengurusi PN sendiri pada 30 Julai 2022. Beliau berkata impian mahukan sistem skim subsidi bersasar dilaksanakan dengan contoh subsidi minyak hanya akan diberikan kepada kenderaan yang didaftar dalam kategori B40 sahaja, manakala golongan bukan dalam kumpulan B40 dikenakan harga pasaran
atau hapuskan subsidi. Tetapi Taqiyuddin tidak ikhlas dan hanya mau memainkan sentimen rakyat sahaja. Begitu juga dengan isu kenaikan gaji. Penjawat awal yang disebut hanya 13%, sedangkan Anwar menyebut dalam sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei lalu, ia adalah lebih tinggi daripada 13%. Dalam soal bicara Perdana Menteri bersama 4 stesen televisyen tempatan, pada malamnya pula Anwar menyebut kenaikan gaji ini mungkin mencecah 25 hingga 30%. Tetapi itulah politik murahan Taqiyuddin. Kalau dengan yang di Pertuan Agong pun beliau tergamak menipu, maka apalah sangat untuk menipu rakyat bawahan. Kita yakin politik murahan Taqiyuddin ini dan berbagai-bagai kenyataan dan tindakan lain beliau sebelum ini hanya menjadikan beliau satu baggage besar kepada perjuangan PAS khasnya dan Perikatan Nasional umumnya. Itu antara kenyataan ulasan begitu padas padu daripada Dr. Rosli Alani Abdul Qadir, sahabat-sahabat semua. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini? Dan saya percaya kenyataan ini satu yang amat-amat membuka mata kita. Bagaimana pimpinan PAS menunggang isu-isu seperti ini. Kualiti dan standard mereka semakin hari, semakin malam, semakin siang, semakin ke laut, sahabat-sahabat semua. Ditambah pula sebelum ini Taqiyuddin juga membuat kenyataan sekiranya calon kerajaan perpaduan menang, mereka akan membuat petition. Ini jugalah antara kenyataan terkini daripada pemimpin ataupun penerangan daripada Perikatan Nasional ini. Katanya PN kalah bermaruah, teruskan buat petition pilihan raya. Benarkah PN kalah bermaruah kalau hanya dengan kempen menggunakan menunggang isu-isu bangsa, agama, raja-raja, memprovokasi, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Adakah kekalahan itu satu yang dianggap bermaruah? Pandangan anda sahabat semua. Jadi kita dengan masa yang singkat ini saya ingin membaca kenyataan daripada Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional Nazmir Helmi Azhar menyifatkan yang gabungan itu kalah bermaruah di dalam pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Dan Nazir berkata bahawa PN akan mengemukakan petition bagi PRK berkenaan seperti yang dimaklumkan sebelum ini. Jadi kita akan kaji semula dan meneruskan untuk mengemukakan petition seperti yang dimaklumkan sebelum ini, katanya seperti dilapor Haraka Daily. Ketua Pembangkang yang juga Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin sebelum ini berkata, PN akan mengemukakan petition pilihan raya jika Pakatan Harapan memenangi PRK di Kuala Kubu Baru. Taqiyuddin mendakwah kerajaan telah melakukan salah guna kuasa dan jentera sebelum dan semasa kempen pilihan raya kecil itu berlangsung. Dan Setiausaha Agung DAP yang juga Menteri Pengangkutan Anthony Leong menafikan dakwaan itu, berkata mana-mana pihak yang boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya beranggapan kesalahan pilihan raya dilakukan, katanya. Suruhanjaya pilihan raya secara rasmi mengisytiharkan Pang Sok Tau dari PH sebagai pemenang pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru dengan meraih 57.2% undi dengan majoriti 3.865 undi. Nah, ini membuatkan geng-geng walan-walantit ini pastinya akan sedang mencari gua untuk bersembunyi mungkin dalam masa seminggu dua ini. Itu dia. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda berkaitan dengan kesedihan yang menimpa kepada walan-walantit ini? Teramat sakit sahabat-sahabat semua. Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.